Kopi Bosian. Kami dari Penampang Watchers, rakyat sentiasa memerhati dan warga-warga yang prihatin di daerah Penampang ini. Kami membuat video ini susulan daripada video yang kami buat pada bulan yang lalu mengenai dengan isu-isu yang kami berhadapan dalam kehidupan kami setiap hari di Penampang. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Francis Chong atas pelantikan beliau sebagai Presiden Majlis Perbendaharaan Penampang. Memandangkan Majlis Daerah Penampang sudah pun dinaik taraf sebagai Majlis Perbendaharaan Penampang, harapan kami semua isu-isu yang kami utarakan di sini akan diselesaikan, karena malulah kita jika nama saja Majlis Perbendaharaan Penampang disanjung tetapi isinya masih berkekalan. So our advice to the President, Encik Francis Chong, you have a very challenging task ahead. Memang banyak isu-isu yang kita utarakan di sini, dan salah satu isu yang paling hot ialah keluhan masyarakat Penampang mengenai dengan pelaksanaan charge parking. Kita pun sudah sedia maklum bahawa charge parking yang dikenakan adalah 75 sen setengah jam untuk zon kuning dan 30 sen untuk zon biru. Harus difahamkan bahawa kami bukannya membantah pelaksanaan parking ini, karena kami tahu bahawa Majlis Perbendaharaan Penampang berhak untuk mencari dana demi pembangunan dan perkhidmatan. Tetapi biarlah charge ini berpatutan. Rata-rata masyarakat Penampang merasa kadar ini terlalu tinggi dan tidak munasabah. Sedangkan jiran kita, Dewan Bandaran Kota Kinabalu, charge untuk parking adalah lebih murah. Selain dari itu, kami juga ada buat satu perbandingan dengan charge parking di Sarawak. Visual exhibit. Okey. Ini adalah exhibit yang kami dapat di Kuching. Mereka hanya charge 20 sen pada setengah jam pertama dan 50 sen untuk jam kedua, dan hanya beroperasi pada jam 8 hingga jam 5 petang hari Isnin sampai hari Jumat sahaja. Okey. Persoalannya, kenapa pula charge parking di Penampang begitu mahal dan menggigit? Apakah panduan yang diikut? Bagaimana kadar parking ini ditentukan? Apakah keputusan survei pelaksanaan parking yang dibuat beberapa tahun yang lalu? Mana sudah result daripada survei itu? Memandangkan sistem pengangkutan awam di Penampang masih lagi dalam tahap kekurangan. Masyarakat Penampang tidak ada pilihan, terpaksa menggunakan kenderaan sendiri untuk berurusan di bandar. Golongan-golongan pesara-pesara, pensioner berkunjung dan bersantai-santai di Pekan Penampang, berjumpa kawan, mengiratkan silaturahim dan untuk membuat stres. Tapi ini pula menambah stres pada mereka. Kami memintalah Majlis Perbendaharaan Penampang menyimak semula atau review kadar parking yang dikenakan.
rakyat sudah pun dilanda tekanan sara hidup yang tinggi. Ditambah lagi mengalami penderitaan dan kerugian besar bila banjir teruk melanda di Penampang baru-baru ini. Ini menambah lagi bebanan dan penderitaan rakyat, terutamanya yang berpendapatan rendah, peniaga-peniaga kecil, dan penjajah-penjajah di Tamu. Semuanya turut terkesan. Kami juga difahamkan bahwa pengurusan parking ini dilaksanakan oleh sebuah syarikat yang dilantik sebagai konsesi. Dan kami juga dimaklumkan bahwa software aplikasi parking secara digital dibangunkan oleh sebuah syarikat di KL. Mengapa syarikat di KL dilantik? Bukankah ia lebih manfaat jika Majlis Perbendaharaan Penampang bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu memandangkan DBKK sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang parking ini. Thank you. Dan kesimpulannya, mengapa pula Majlis Perbendaharaan Penampang tidak mengendalikan parking ini sendiri? Bukankah ia lebih menguntungkan dan memberi banyak peluang pekerjaan, dan ini pasti akan mengurangkan kadar, yaitu kadar itu terlalu tinggi. Kalau mereka buat, memang ada murah sedikit. Betul? Lagipun, kalau saya tidak silap, Wakil Rakyat Penampang, Datuk Iwan, pernah membuat satu statement bahwa pelaksanaan parking di Penampang harus ditahan sementara, to put on hold on the parking charges, karena ekonomi belum pulih dan the service of public transportation is still in the infant stage, very poor, belum ada lagi. Jadi sekarang kami ingin meminta menadi suara wakil rakyat kita. Kenapa pula membisu pasal parking ini? Betul kan tidak? Oleh karena Majlis Daerah Penampang sudah pun di-upgrade, dinaik taraf ke Majlis Perbendaharaan Penampang, dan presiden pun sudah dilantik. Kami berharap isu-isu lain harus diselesaikan. Satu, menyediakan tempat parking yang mencukupi. Cadangan untuk membina multi-story car park, itu cadangan yang baik. Memperbaiki keadaan jalan yang banyak berlubang-lubang. Ketiga, membersihkan parit-parit yang tersumbat dan menggantikan konkrit yang pecah. Berbau lagi nih. Melaksanakan sistem pungutan sampah yang efisien. Betul? Menambah lagi tandas awam di samping menyediakan tandas khas untuk orang kurang upaya. Betul? Saya memerhati bahwa Majlis Daerah Penampang telah mendirikan 2 buah kipas gergasi di pekarangan Sumaza Point, ya di sana itu. 2 buah kipas gergasi di tengah-tengah kedai Cinfa, kedai makan Dragon, dan kedai India. Tapi banyak kali Majlis Perbendaharaan Penampang tidak menghidupkan kipas ini untuk keselesaan orang awam yang berkunjung di kedai. Ini menyebabkan keadaan dan suasana yang sungguh panas. Saya difahamkan dari peniaga-peniaga di sana bahwa Majlis Perbendaharaan Penampang
Kenapa tidak menghidupkan walaupun mereka sudah bersetuju untuk membayar kos electricity? Mengapa pula tidak dihidupkan? Majlis Pemerintahan Penampang seharusnya meninjau juga keadaan tamu kita yang di belakang ini. Kamu nampak nih, yang usang sudah lama bertahun-tahun. The condition is dilapidated, bertahun-tahun sudah buruk. Bumbung bocor, dan bila hujan lebat menyebabkan peniaga terpaksa menutup bahan jualan mereka dan berteduh kepada tempat yang kering. Kami difahamkan juga ada peruntukan 8.5 million untuk pengubahsuaian dan perbaikan tamu yang diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Najib Razak semasa lawatannya ke Donggongon. So the 8.5 million we need to know what happened. Jika keluhan kami tidak dihiraukan, ini akan menjadi bahan puncak jika masyarakat Penampang menolak kerajaan dan pemimpin pada PRN yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jadi ada lagi yang ingin Tambah. memberi cadangan. Oke, selamat tengah hari. Ini mengenai dengan banjir di Penampang. Kita telah mengalami banjir pada 30 hari bulan 6 2024. Jadi persoalannya sekarang ramai yang terkesan dengan banjir ini tetapi belum dapat bantuan. Difahamkan kerajaan akan memberikan bantuan siapa yang terkesan dengan banjir, yaitu RM1000. Tetapi hanya yang orang yang kena pindah di Dewan Pemindahan diberikan duluan. Tapi sekarang sudah 1 bulan belum ada yang lain dapat. Kamu hanya menunggu menteri atau datuk atau sesuatu acara untuk menyampaikan bantuan itu, ataupun kamu terus kasih melalui bahagian pengurusan. Saya harap semua yang menunggu bantuan ini kita buat komplain, buat komplain di bahagian pengurusan supaya kamu dapat bantuan dengan secepat mungkin. Kita tidak mau, kita menunggu. Kita maukah tunggu lagi banjir kedua baru kita boleh dapat bantuan? Betul. Jangan tunggu, kita tidak tahu ini cuaca kita. Kadang-kadang dalam 1 bulan ini banjir lagi kedua, yang lain belum dapat bantuan. Jadi di mana kredibiliti ini pengurusan? Jangan buat orang menunggu sampai 2-3 bulan. Kalau boleh 2 minggu daripada sudah banjir, salurkan bantuan itu supaya orang pun senang hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Memang betul. Mengenai yang video dulu tuh, kau ada komen, sudah kena bikin video dulu, tiada jawaban. Oke, mengenai yang video dulu, kami pun mengutarakan juga untuk meminta kadar charge parking itu dikurangkan. Ini video kami sudah buat pada bulan lalu, tetapi tidak juga dihiraukan. Mereka hanya go ahead lagi. Jadi dia tidak memedulikan keluhan rakyat. Karena kita sudah tahu kadar-kadar charge ini memanglah yang terlebih mahal Di seluruh di Malaysia. Sabah. Kalau kita bandingkan seluruh Sabah. Jadi itulah kalau pihak berkuasa tidak mau dengar, adakah kami mau dengar mereka
bila datang PRN yang akan datang. Kalau tidak dengar, boikot. Kalau tidak dengar, Boikot. terima kasih. Terima kasih. Oke. Thank you.